baru-baru ini, Ustaz Sofian dan tim 11 telah bersiaran langsung di media sosial mengupas isu pendatang haram yang semakin mengancam keselamatan negara sejak akhir-akhir ini. Menerusi rakaman tersebut, Ustaz Sofian menyeru wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin kawasan masing-masing dan pihak-pihak berkuasa tempatan yang mempunyai kuasa agar mengambil serius terhadap isu pendatang haram ini. Dalam siaran langsung itu juga, berbagai masalah lambakan pendatang tanpa izin dikongsikan di setiap negeri dan kawasan masing-masing. Ustaz Sofian turut menyeru semua pihak agar bangkit dan bersatu dalam menangani isu pendatang haram di setiap negeri masing-masing yang kian parah dan telah memberi ancaman dalam pelbagai sudut sosial, ekonomi dan budaya. Mengulas lanjut, warga asing yang terlalu ramai di setiap negeri telah membuatkan rakyat tempatan tidak selesa dan rimas dengan sikap buruk yang dibawa dari negara asal mereka, termasuklah tidak menghormati penduduk tempatan. Ustaz Sofian turut menyeru pelbagai pihak agar terus menyokong beliau dan tim 11 bagi membongkar kegiatan pihak-pihak tertentu yang cuba bersengkongkol melindungi pendatang warga asing ini. Saya daripada awal kita buat terjahan, saya selalu tulis. Kalau di saya punya live, saya selalu tulis parti ancaman kepada rakyat. Ini melibatkan ancaman kepada rakyat, bermakna pendatang haram adalah ancaman kepada rakyat Malaysia. Bila ancaman kepada rakyat Malaysia, wakil-wakil rakyat daripada wakil Dewan Undangan Negeri dan juga wakil di Dewan Rakyat, mereka ini adalah sepatutnya menjaga kepentingan rakyat. Apabila kita bangkitkan pendatang haram ini memberi ancaman kepada rakyat, YB ini, wakil-wakil rakyat ini perlu mainkan peranan dalam isu ini. Sebab pendatang haram memberi kesan kepada ekonomi, memberi kesan kepada populasi, memberi kesan kepada pekerjaan, memberi kesan kepada barangan subsidi, memberi kesan kepada pendapatan, kepada perumahan. Ini semua ancaman kepada rakyat tempatan. Sebab apa? Wakil rakyat tidak lihat ini isu rakyat yang perlu dijaga, melibatkan kebajikan rakyat yang sekarang ini ditekan. Ini yang saya bangkitkan. Dan kerajaan pada hari ini telah mengiktiraf bahawa kita bercakap tentang parti ini adalah ancaman. Sebenarnya memang ancaman. Apa membuktikan kerajaan mengaku bahawa warga asing pendatang haram ini adalah ancaman? Bukti dia 21 Disember 2023 apabila PGA, Pasukan Gerakan AM, buat serbuan di Jalan Silang Kuala Lumpur. Apabila PGA masuk, buat serbuan, buat tangkapan, ambush, ini membuktikan ancaman itu daripada warga asing pendatang haram. Kalau melibatkan perlesenan, hanya yang akan masuk buat tangkapan dan serbuan adalah PBT. Kalau melibatkan dokumen, yang akan masuk buat serbuan dan tangkapan adalah immigration. Kalau melibatkan harga barang, yang akan masuk adalah KPDNK. Kalau melibatkan barangan seluduk, yang akan masuk buat tangkapan adalah custom. Tetapi apabila PGA masuk, ini adalah ancaman kepada rakyat Malaysia. Sebab itu kerajaan, sebab itu di bawah PDRM telah hantar 1 batalion daripada pasukan gerakan AM ini untuk buat serbuan dan tangkapan. Ini membuktikan apa yang kita di 11 bercakap selama ini, pendatang asing tanpa izin adalah ancaman. Kerajaan telah mengakui bahawa pendatang asing tanpa izin, lambakan mereka ini adalah ancaman kepada rakyat Malaysia. Ustaz, setuju tak pandangan saya ni? Kenapa lah ni Turki depa lebih suka menggaji orang warga asing pasal murah. Termasuklah kilang-kilang ni. Kita warga tempatan ni yang kena buang kerja, yang tak ada pendapatan, depa tak ambil peduli. Tapi warga asing ni depa lebih utamakan daripada kita ni. Sekarang ni negara Malaysia ni termasuk kilang-kilang ni banyak yang buang warga negara kita, ambil warga negara asing, dan kita ni jadi macam apa? Pendatang di negeri sendiri. Kita jadi orang asing pula dalam negeri kita, dalam Malaysia ni. Itu saya kadang-kadang saya pun marah, Ustaz. Jadi saya harap Ustaz boleh sampaikan suara rakyat ni pada semua sekali. Yang tu lah saya. Amir bermula macam ni. Amir bermula dulu di kawasan Amir. Amir bawa anak-anak muda pergi berbincang dengan wakil rakyat.
pergi bincang dengan wakil rakyat dan bagi solusi kepada wakil rakyat di kawasan kita. Sebab kita ada suara di dalam kawasan kita sendiri. Kita yang memilih wakil rakyat, kita yang melantik mereka, kita yang menghantar mereka ke Dewan Undangan Negeri. Bawa anak-anak muda pergi bincang dengan wakil rakyat, bagi tahu kepada wakil rakyat kesan terhadap lambakan warga asing di dalam kawasan mereka ini. Kita gerakkan daripada sini dulu. Gerakkan secara lapangan, berjumpa dengan YB kawasan, bawa isu ini, suruh dia bagi perhatian terhadap isu ini dalam kawasan wakil rakyat itu. Kalau Amir bermula ini, kita akan berjaya. Saya akan turun berbincang dengan penduduk kampung di Perbatang Pauh 30 hari bulan Disember ini. Selepas insya Allah saya akan turun ke lapangan bagi penjelasan kepada penduduk mengenai ancaman warga asing berada dalam kawasan mereka. InsyaAllah saya akan bagi komitmen, dan siang hari saya nak bagi tahu dekat Amir, bawa anak-anak muda 30 hari bulan 12 ini 10 pagi, bawa anak-anak muda turun ke Teluk Kumbar, Pulau Pinang. Kita buat bantahan mengenai pembinaan asrama warga asing yang akan ditempatkan di dalam kawasan penduduk yang berjumlah 32,680 orang akan dibawa masuk. Buat ini dulu Amir, fokus ini. Selepas itu kita akan sukses dan pergi di tempat lain, insya-Allah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya akan support Ustaz. 30 hari bulan ni saya turun dengan kawan-kawan saya semua. Kita bantah isu ini. Bagi tahu kepada YB kawasan. Turun ramai-ramai, hantar penyokong turun bantah isu ini. Silakan. Terima kasih. Oh, NPC, terima kasih banyak bagi gift kat saya. Saya tidak sempat bagi tahu terima kasih sebab saya telah bercakap. Saya tak nak stop dan bagi tahu terima kasih supaya nanti apabila orang buat screenshot saya punya video tak terputus. Terima kasih banyak-banyak. Ya, betul Ustaz. Kami sokong Ustaz. Kami sokong. Betul lah apa Amir cakap tu betul. Masalahnya pengusaha-pengusaha kilang ni, sebab apa dia bagi pendatang asing ni bekerja? Sebab dia tak perlu bayar KWSP dengan sok-sok. Itu kelebihan dia dapat tu. Dia kuranglah pembelanjaan dia dengan gaji dia. Lepas tu gaji pun berlainan untuk apa rakyat tempatan kan. So lagi Ustaz, yang saya nak bertikaikan ni satu. Peniaga-peniaga runcit dan supermarket ataupun ialah mana-mana lah mini market yang punya kepujaan rakyat tempatan, pengusaha tempatan. Subsidi macam minyak masak tu mudah saja dijual pada pendatang asing, padahal kerajaan dah bagi pengumuman tak ada. Tapi macam ada satu itu, dia boleh, supervisor dia boleh cakap sampai tak tahu kerajaan dah kata tak boleh jual subsidi rakyat pada pendatang asing. Macam mana tu Ustaz? Tak tahu. Semua alasan. Baik, terima kasih satu pau. Terima kasih. Wah, besar tu pau tu. Terima kasih. Teruskan. Siapa ada idea, teruskan. Dah. Ramai naik tu. Terus cakap. Saya bagi naik sebab saya akan bagi naik saja. Ustaz jadi pergi Pahang ke Ustaz? Apa dia? Ustaz jadi pergi Pahang ke? Pahang besok insya-Allah kita selesaikan di Kelang. Kita shoot rauk sejam saja di KL insya-Allah. Bila besok ke hari ni? Kelang. Hari ni dah besok. Besok. Hari ni pergi Pahang lah. Pahang. Kita pergi rauk Pahang, kita pergi serahkan hari pergi rauk Pahang kepada wakil kita. Okey. Bang, besok. Bukan hari ni, besok. Besok. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ni peminat Ustaz lama dah. Terima kasih. Saya ni pada Kelantan, Patah Terima Timur. Okey, jadi gini Ustaz, pertama kali saya saat ni baru dapat tengok berita lah mengenai Kota Baru. Okey. Dulu Kota Baru ni penuh ramai orang Melayu. Orang Melayu dia Cina, tapi banyak ke orang Melayu lah dominasi kawasan bandar dia, kawasan kampus kita di Tupak atau Kota Baru. Tapi lah ni kat kawasan Pasang tu, Tasibah tu ramai dah orang Rohingya. Saya tengok berita tadi. Ramai Rohingya Bangladesh campur-campur. Saya masa saya kecil-kecil dulu saya selalu main kat tu sebab kampung saya memang kawasan bandar ni je. Kota Baru lah tak ada pun pada asing ataupun jarang kita nampak. Tapi sekarang bersepoh Ustaz.
Oh. Bersepoh Ustaz. Kalau Ustaz ada masa, ada ketika, bolehlah mai tengok kat kawasan Pasir Tasik Bah ni. InsyaAllah. Banyak. Tapi InsyaAllah. Saya memang ada Kelantan niat. kat mana, Boh? Kelantan kat mana? Kelantan kat mana? kat Tasik Bah Pasir. Oh. Betul lah, gua. No? Gitu. Jadi satu lagi saya dapat khabar dari berita lah sebelum ni demo ni dia jaga parking pula jadi gangster besar kepala pula pesen apa Bangla ke orangnya, Boh? Bangla capu-capu Campur-campur. sebab saya pernah berjiring dengan rohnya kat kampus ni tempat saya duduk dulu Gangster semua tu. ya situ tapi nak katanya kawasan Tupak tak ada pula tak berani kawasan Tupak ni pula berani Orang Kelantan kan kedai best semua. Kau orang Kelantan tak boleh biasa ya. Kedai dah tak ada bang. Kelantan yang kedai semua dah keluar dah. Yang ada semua baik-baik. Sebab tu dia orang boleh berkuku. Mungkin 2-30 tahun dulu kena pancung. Orang Kelantan. Sekarang kedai-kedai semua keluar, tubik luar semua kerja luar. Ya, iyalah. Tapi walaupun kedai-kedai kita terima orang siap Malaysia ni. Buka patung apa pak ibadat kalau saya tupak ni banyak patung-patung siap, kuih-kuih siap. Memang sifat keterbukaan kerajaan negeri Kelantan lah. Maknanya Itu lain bab bang. Demo, itu lain bab. Masalah sekarang ni Yalah, ya. ancaman pendatang haram. Ya, betul. Itu bab pentadbiran ataupun orang kata tu toleransi tu, itu lain bab. Itu toleransi agama. Itu memang kita satu Malaysia amalkan. Itu tak ada masalah. Ya. Masalah takkan kita nak toleransi dengan pendatang haram. Itu problem bang. Yalah. Cuma nak kata kalau orang Kelantan betul debel takkan ada bahasa lain main duduk sini. Sungguh saya memang kita orang debel betul. Dia DB gano, dia ni DB berkenaan hak bang. Ya. Dengan hak kita kena DB bang. Kalau Betul kita lah, tak betul. DB, jadi macam ni ya. Ya. Kan? Gagal. Itulah saya minta orang paling debel Ustaz Sofi mai turun tengok Kota Baru kat kawasan Pasir. Masa kita lah. InsyaAllah. Kita memang dalam perancangan untuk ke pantai timur. Tetapi sekarang ni musim banjir, musim tengkujuh, saya tak sempat ke sana, tapi saya akan pergi ke Pahang dulu. InsyaAllah saya akan sampai di situ. Kita minta rakyat tempatan nanti support kita punya produk. InsyaAllah. Boleh pergi ke kita punya beg kuning nanti di akaun Sofian Muhammad Zain 11 ada beg kuning, boleh beli produk ini. Dan dengan hasil jualan kita ini di produk ini, kita akan turun di lapangan, kita akan turun berjumpa dengan rakyat Malaysia, berjumpa dengan kita punya followers di seluruh negeri hanya percuma tanpa kita dibayar. Ini keuntungan ini kita akan buat untuk kepentingan rakyat, insyaAllah. Lepas tu lagi Ustaz, macam mana saya nak join punya ni saat ni royak apa? Fund Ustaz Sofi ni. Itu perkara ni. boleh jelaskan. Okey, untuk join ni baik Abel, sebab Mak Kepo tak ada, Abel boleh DM kawan Abel. Lama no Okey. Abel boleh DM kawan, bagi nombor phone. Nanti kawan bagi link ataupun abang DM kawan cukup akan nanti kawan bagi link Telegram. Boleh. Join. Habis duduk di Kelantan di mana, Beh? Saya asal tempat lahir kawasan kampus ni dekat Lotus. Banyak Bangladesh. Kahwin Pasir Putih. Jauh lagi. Selising. Kenal. Memang saya biasa lalu kat tu, jalan kat tu, kawasan tu. Beres. Tapi saya duduk Tupak sebab adik saya beli rumah sini. Abah saya pun baru meninggal. Jadi saya kena jaga ibu saya duduk sini pula. Tupak. Beres. Tapi alamat tu masih Kota Baru lagi lah. Tak apa, nanti kahwin sampai Kelantan, klik-klik ke apa nanti boleh lah jumpa. Boleh ke. Baik, kita boleh jumpa kat Kota Baru ke mana boleh tengok. Sebab saya ada pengalaman dengan pendatang asing. Sebab saya pernah berjiran. Dia berkahwin dengan pendatang asing. Memang mereka ni apabila dapat rumah, walaupun betul sewa, tapi dia buat supaya rumah tu hak milik dia.
Biasalah petang asing. Dengar dia. Kata, saya pernah hampir bertumbuk lah dengan petang asing. Kata, saya memang amat benci petang asing. Jangan hampir tumbuk Teruskan. Jangan hampir. Tahu saya mau dengar hampir. Rugi tak Tumbuk punya. Baik, okey. Kita bagi kepada ni kita punya kakak Yasudin ni. Silakan kak. Saya tunggu dulu Ustaz, saya tunggu Okey, terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Pak Ustaz? Baik, alhamdulillah baik. Terima kasih dapat bercakap dengan Pak Ustaz. Sama-sama. Saya sokong Pak Ustaz. Terima kasih. Selalu share Pak Ustaz punya. Saya sokong 100%. Saya beri Alhamdulillah, terima kasih. Kak. Ya? Alhamdulillah, Kak. Terima kasih. Ya. Sebabnya saya orang Muar, Parit Jawa. Muar, Kampung Parit Johor. Jawa, Johor. Tempat saya ni Pak Ustaz, banyak orang asing menyaga. Allahu Akbar. Saya menyaga kedai makan. Kadang-kadang dia datang beli kan, saya marah. Awak ada lesen tak bawa motor, bawa kereta? Saya cakap dengan dia. Orang Melayu nak bawa motor, polis tangkap. Awak mau bawa motor, seorang pun tak ada tangkap. Awak ada kasih wang? Saya marah tu orang. Bangla ke Pakistan ke? Saya punya tempat ni Pekan Parit Jawa ni Pak Ustaz. Pakistan, Bangla, apa tu, macam-macam orang asing ada. Ni sebelah kedai saya ni. Cina tu buatkan dia punya store. Duduk. Habis tu malam-malam saya menyaga kan. Dia jalan-jalan depan kedai saya ni ambil gambar. Saya marah. Awak orang sudah habis kerja rumah duduk. Tak mau sini ambil gambar. Awak ingat awak muka ada handsome ke? Saya marah betul. Ingat orang Melayu suka tengok awak ke? Saya cakap macam tu. Sampai ni sekarang dia tak ada Mantap, Kak. malu. Mantap. Lagi orang Akak mantap, Kak. Akak marah, akak tak suka. Sebab dia suka kacau orang punya bini, orang punya anak. Tapi yang janda-janda sukalah. Duit banyak dia kata handsome. Kalau akak tengok pun tak nak. Akak pun janda juga, 30 tahun pun tak ingin orang asing ni. Macam mana kau kaya pun. Orang Melayu kan banyak. Orang tergoda bau bawang lah, Kak. Itu orang bodoh yang kahwin dengan Pakistan tu. Dia ingat handsome boleh makan ke? Besok kalau dia mengambus balik kan, kita juga melopong dekat kampung. Saya Betul, geram Kak, Pak betul. Ustaz. Saya pada geram tengok orang asing ni. Kurang ajar. Janda-janda dah tak ada gigi pun dia nak. Kan? Bini-bini orang pun dia nak. Yang perempuan pun tak sadar diri. Laki tertongok pun nak. Saya marah, saya tak suka. Lepas tu, dekat pekan saya ni Pak Ustaz, banyak Pakistan menyaga. Kedai 2-3 biji, kedai perabot. Baik bakau ada, baik Jawa ada. Pak Ustaz sesekali datang sini. InsyaAllah. Belasakan dia betul-betul, belasakan dia betul-betul, mengambuskan dia balik betul-betul. Saya menyaga Pak Ustaz. Indonesia Pak Ustaz. Saya cakap awak menyaga kena ada lesen. Awak naik motor kena ada lesen. Pak Ustaz yang saya marah sangat ni Pak Ustaz, polis. Anak saya kena saman, saya bayar 10,000 Pak Ustaz. Itu yang saya marah sangat. 10,000 saya bayar saman anak saya. Anak saya nak ambil lesen motor, saya kena bayar 10,000. Bukan salah apa Pak Ustaz. Anak saya pergi kerja. Itu hari saya jatuhkan anak saya langgar le lampu merah. Memang dah nak cepat, tapi diberi segenal lah tu. Kena saman bayar 10,000 Pak Ustaz. Mana saya nak cari duit? Kena cari, saya menyaga. Apa banyak saman, Kak? Anak akak kena tu sampai 10,000. 10,000 tu banyak saman tau. Banyak. Ni depan kedai naik motor kena saman. Saya sampai beradu dengan polis tu Pak Ustaz. Sikit tulis saman. Saya cakap awak ni memang mata buta, Encik. Encik ni memang mata buta.
Apa orang asing bawa sabit, bawa apa trailer, awak tak nampak anak saya bawa motor yang 2-300 tu, 2-3 ribu punya motor tu, awak saman sampai saya beradu dengan polis tu. Ni dah mana pergi polis tu dah kena tukar orangnya. Ni Pak Ustaz, saya 10 ribu, tak bohong, tak tipu Pak Ustaz. Nak ambil motor anak punya lesen ni baru ambil ni. Geramnya saya tengok orang asing. Sebab tu saya marah orang asing Pak Ustaz. Saya tak suka orang asing. Saya sokong Pak Ustaz ni buat ni. Jangan dia besar kepala duduk sini. Bawa sabit-sabit kelapa. Dia semua boleh kerja. Habis orang Melayu ni banyak-banyak ni penagih. Jadi penagih. Anak Melayu. Dia dah datang sini. Dah sabit rumput. Dah sabit kelapa sawit. Macam-macam lah yang disabit. Mana saya tak marah. Dia saya menyaga ni, saya nampak orang lalu. Bawa kereta Pak Ustaz. Indonesia bawa kereta. Ni Bangladesh bawa kereta, bawa motor. Itu polis tak nampak. Yang saya marah. Satu hari tu saya nampak tahan Pakistan naik kereta, tahan depan kedai saya. Suruh nak buat keluar surat saman. Pergi depan sana sikit, berhenti. Ulu apa pun saya tak tahu. Ulu rokok ke ulu apa saya tak tahu. Manalah orang asing nak takut tak? Orang asing tak takut. Ada satu orang apa tu? Bukan Burma, Boronia. Dia bawa motor, jual es krim. Dia datang ke dia saya, nak murah aja. Dia ingat kita ni suka dengan dia. Lepas tu saya tanya, awak ada lesen tak jual es krim? Mau lesen menyaga, mau lesen motor, mau lesen duduk Malaysia, semua mau lesen. Bukan awak orang Malaysia, awak orang asing. Saya cakap, Pak Ustaz, dia kata dia ajak saya pergi balai polis pula. Saya nak bawa dia pergi balai polis. Dia lari balik. Dia besar kepala Pak Ustaz. Kalau Pak Ustaz ada masa, Pak Ustaz datang muar. Batu Pahat, muar tengah-tengah. Banyak orang asing Pak Ustaz. Berlambat-lambat. Janda-janda sukalah. Saya marah Pak Ustaz orang asing. Kan? Janda? Janda yang tak ada gigi sukalah. Orang Melayu macam tu banyak. Kan? Tak kira lah Pak Ustaz janda ke, mengumpat pula saya. Minta maaf lah Pak Ustaz. Mengumpat pula. Minta maaf lah Pak Ustaz. Minta maaf. Okey Pak Ustaz Pak Ustaz, saya ada orang kedai. Terima kasih. Terima kasih Kak. Saya minta maaf cakap-cakap tau Pak Ustaz. Pak Ustaz jangan lupa datang kat Pek Jawa kat Muar tau. InsyaAllah. Saya hari-hari post Pak Ustaz. Share. Terima kasih. Nanti puan, beli kita nak produk kopi nanti. Beli produk kopi. Okey. InsyaAllah. Nanti saya beli, saya jual dekat kedai. Pergi ke beg kuning. Akaun nombor 11 saya ada beg kuning ni, boleh beli. Okey. Nanti saya jual kat kedai. Boleh. Okey, Pak Bapak Ustaz. boleh follow up. Okey. Terima kasih. Pak Ustaz jaga diri baik-baik. InsyaAllah, Kalau nak doakan pergi saya. mana-mana bawa kawan-kawan. Kadang-kadang orang depan kita baik, belakang tak bagus. Pak Ustaz jaga diri baik-baik. Betul Kak. Doakan Betul. saya, Kak. Doakan saya. Ayo insya-Allah. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Baik-baik Kak. Hati-hati. Jaga Ya. anda. Doakan saya, doakan kita punya aktivis 11 ketika berada di lapangan agar dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Saya ucapkan terima kasih Papa Rock. Saya dah tak ada masa. Saya ucapkan terima kasih. Okey, tak apa Ustaz. Kita tunaikan solat Zuhur dulu. Selepas tu saya nak keluar malam nanti. InsyaAllah ada kesempatan kita live. Kita akan bercakap tentang pengkhianat kepada perjuangan ini. Perlu dihentikan. Ya, itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.